Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi kita di Suara Puteri di NR Channel TV. Okay, malam ni kita bawa dari Puteri daripada Kelang, iaitu Puan Nur Zakiah binti Azmi, iaitu Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, merangkap Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Kelang. Okey, nak panggil apa ni, Senang je Fiza, panggil saya Kia. Panggil Kia. Lebih Simple. manja. Manja. Sebab orang kenal nak panggil Zakiah tu panjang sangat kan. Lebih manja dan lebih mengenali Senang sangat Kia nama tu. Nur Zakiah. Okey, Kia, kita panggil Kia lah ya. Nama sangat-sangat simple. Dah berkahwin dah? Saya sudah berkahwin. Okey. Alhamdulillah, tahun ni tahun keempat. Alhamdulillah. Okey, boleh tak Kia cerita sikit latar belakang, bukan dari segi politik je, latar belakang Kia bekerja, pendidikan, Kia cerita sikit, berkongsi dengan para penonton ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fiza. Nama yang diberi Nur Zakiah binti Azmi, Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, merangkap Ketua Puteri UMNO bahagian Kelang. Hari ini penggal kalikukan dalam Puteri ni penggal saya yang kedua. Penggal pertama saya menjadi naib, dan penggal yang kali ini jadi saya menjadi Ketua Puteri bahagian lah. Alhamdulillah, saya berada di parti yang sama. Alhamdulillah. Dan saya menamatkan zaman belajar saya SPM saja. Tapi pengalaman pertubuhan adalah banyak. Saya terlahir daripada pertubuhan belia, yang mana badan tubuh saya adalah MYC, Persatuan Kelab-Kelab Malaysia, yang mana hari ini saya menjadi pengerusi MYC Negeri Selangor. Satunya dalam Malaysia perempuan. Alhamdulillah. Dan naib Presiden Majlis Belia Selangor. Okay. Dan hari ini menggalas tanggungjawab juga Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang penggal baru ni alhamdulillah masih di tempat yang sama, berjiwanya politik itu. Kita ni orang kata umur belia nak habis. So kita bersama politik tu banyak bersama politik lah. Banyak pengalaman Kia ni InsyaAllah sama-sama kita kongsikan lama bersama. Lama dah join politik? Sejak berumur politik saya join politik awal dalam umur 18. Tapi dalam pergerakan politik orang kata yang agresif adalah 20 sampai sekarang lah, umur 34 tahun ni. Pergerakan politik saya suka bekerja. Kita menyusun meja, kita ikut abang-abang, kakak-kakak kan. Family ada join politik lah? Ada, bapa saya. Bapa saya ketua cawangan. Dulu sebelum bapa saya menjadi ketua cawangan, saya yang menjadi ketua cawangan saya sendiri. Masa tu kecawangan saya memegang ketua cawangan. Masa tu saya menjadi ketua cawangan paling muda dalam bahagian Kelang. Masa tu umur saya dalam 21 tahun. Tu yang sebelum saya menyerahkan kepada ayah saya. Sebab masa tu ayah saya menjadi keahliannya di Sungai Besar. Dan dia tukar di Kelang. Termuda termuda masa tu. 20? Masa tu 21. Macam mana nak conduct? Almaklumlah cawangan bukannya semua yang muda, bukan betul. semua yang masa puteri tu, kan. Saya nak cerita dengan Fiza pengalaman tu. Ya, pengalaman. Cawangan saya tu adalah cawangan termuda sebab kalangan ahlinya adalah adik-adik golongan belia. Tu yang saya, orang kata mula-mula kita nak masuk dalam bidang politik tu, mula-mula saya terus terang saya cakap, saya tak suka politik ni. Lepas tu macam mana boleh terjerumus? Lepas tu saya cakap dengan ayah saya, masa tu ayah saya pimpinan belia juga. Saya cakap dengan beliau, kalau bapa habis belia ni macam mana? Mestilah, kalau bapa habis belia, bapa kena politik. You teruslah dengan pertubuhan belia. Tetapi masa tu saya cakap, apa politik ni? Tapi masa tu kami menjadi sekretariat pemuda UMNO bahagian. Masa tu bila kita tengok abang-abang bermesyuarat, kita ikut susun kerusi dan sebagainya, tercinta tu tanpa sengaja. Okey, aku perlu ke arah ini satu hari nanti. Akhirnya hari inilah. Di sinilah ianya bermula. Alhamdulillah. Okey, tahniah Kia atas kesetiaan kepada parti.
khususnya Parti UMNO sendirilah. Okey, malam ni kita hanya sembang santai. Kita nak tanya berkenaan dengan belanjawan 2025. Seperti mana kita tahu, kita masih belum ada pembentangan untuk belanjawan pada tahun 2025. Cuma saya nak malam ni kita cuma membincangkan ataupun memberi pendapat, bertukar pendapat, bertanyakan pendapat kepada Kia berkenaan dengan inisiatif Perkasa Ekonomi Wanita Muda. Lah kita masih muda kan, nombor tu hanya nombor, hanya angka. Kita 40 pun masih muda. Betul. Kita kalau 40 ni masih seronok bersumbar dan sebagainya. Ya, betul. Sekarang jangan ingat umur 40 tu itu hanya angka. Itu hanya angka saja. Ya, betul. Okey, kita terus dengan soalan yang pertama ya, Kia, bagaimana pendapat Kia berkenaan ataupun berkaitan belanjawan pada tahun 2025 ni, untuk 2025 ni? Okey. Pendapat saya untuk belanjawan 2025 ini adalah satu belanjawan yang sangat orang kata perlu dibentangkan secara dalaman dan luaran dan sebagainya lah. Kerana belanjawan 2025 inilah penentu. Penentu orang kata kita kena faham, Fiza. Dunia hari ini semuanya perlukan keuangan. Ya, betul. Masuk Kita toilet melihat pun kena bayar. nak masuk toilet pun bayar. Dulu 50 sen, sekarang RM1. Ya, betul. Jangan lupa perkara itu. Tetapi ianya bagi saya ianya orang kata belanjawan 2025 yang sangat penting, yang mana kita menggunakan skop wanita muda itu sendiri. Saya tak nak meluas lebih panjang dan sebagainya, tetapi main peranan untuk wanita muda terutamanya. Kena ingat hari ini banyak golongan-golongan wanita yang ingin kita melihat kita melihat hari ini skopnya adalah wanita muda yang banyak ingin mencerbur bidang perniagaan, keusahawanan, samalah peniaga dan usahawan. Tetapi kadang-kadang mereka tak nampak di manakah jalan mereka untuk pergi dan sebagainya. Belanjawan 2025 ini kita akan mendengar pada hari Jumaat ini apakah orang kata kerajaan Madani akan mengeluarkan belanjawan yang cukup besar ataupun cukup bermakna untuk golongan-golongan miskin, tegak dan sebagainya. Itu bagi saya itu sangat orang kata kita tunggu-tunggukan belanjawan 2025 ini. Okey, maksudnya apakah belanjawan yang terbaik untuk wanita muda dalam membantu ke arah ekonomi tu, Kia? Okey, pertamanya ini saya bercerita tentang diri saya bersama anak muda yang mana kita duduk dengan golongan belia dan sebagainya dan wanita muda. Saya melihat hari ini adik-adik wanita muda ataupun golongan belia ini mereka ni banyak pendedahan yang mereka nampak di luar sana. Tetapi mereka tak dapat untuk pergi ke satu tempat yang mana mereka rasa mereka dapat nak capai target yang pun mereka nak. Contoh, diorang ada buat satu bisnes, usahawan yang mungkin kosmetik, ada sebagainya. Tapi diorang nak banyakkan modal dan sebagainya, diorang tak tahu saluran mana yang mereka akan pergi. Ada juga yang setengah orang kau pergilah sini, kau pergilah sini. Contoh di tempat di negeri saya sendiri Selangor. Kita banyak inisiatif yang Selangor berikan, terutamanya wanita muda bersalin, lepas tu kesihatan, anak bersekolah dan sebagainya. Tetapi hari ini mungkin Kerajaan Madani akan membentangkan belanjawan 2025 ini. Kita ingin menampakkan di manakah skop wanita yang kita rasa ianya lebih meluas. Contoh, geran-geran dan sebagainya. Kita mahukan pendedahan. Pendedahan kepada mereka yang ada geran-geran, bantuan dan sebagainya disalurkan. Kadang-kadang mereka ni ada adik-adik ni ataupun golongan wanita muda ni ada nampak yang skop dia orang kata okey, kita nampak salurannya yang ini. Tetapi sebenarnya ada lagi saluran yang lain. Tetapi kali ini kita mahukan pendedahan-pendedahan sebegini diperluaskan lagi untuk wanita muda. Itu lebih kurang untuk yang saya fikirkan baik untuk ekonomi wanita muda lah.
So bagi Zakia sendiri untuk belanjawan 2005 akan datang, adakah dapat membantu lebih ramai wanita muda miskin bandar? Maksudnya di luar bandar lah, maksudnya kita di bandar tak semua yang berada ya Kia ya, seperti yang kita tahu ada B40, ada T20, T20. Jadi adakah belanjawan 2025 ini akan membantu lebih ramai wanita-wanita yang miskin bandar? Ya, bagi saya itu saya cakap kita akan melihat Jumaat ni apa yang PM bentang bersama kabinet yang lain kerana kita melihat orang nampak kita duduk dekat KL, orang nampak kita duduk di Shah Alam, kaya-raya, seronok. Tetapi orang tak tahu kesengsaraan mereka ni. Contoh Fiza, saya nak cakap, rumah je katalah 1,000. Ya. Kereta je katalah 500. Mana ada kereta 500? Kalau up yang sikit lah. Up sikit lah. Up sikit lah 700-800 kan. Katalah Viva Beza pun dah 600. Ya, betul. Tapi kena ingat, kena yang ada anak-anak yang baru bermulakan kekeluargaan ni. Anak lagi. Satu orang aja penjagaan sebulan saja. Yang saya tahu, yang maklumat sepupu saya yang menjaga seorang budak, 500. Berapa umur dia tu? Baby baby. 500. 2 bulan, 500. Belum lagi yang sekolah. Yang diorang nak pergi tempat transit dan sebagainya. Betul. Tetapi inilah inisiatif kerajaan untuk membentangkan. Kita melihat hari ini banyak bantuan-bantuan yang kerajaan berikan kepada kita. Bukannya sekurang-kurangnya ada. Walaupun tak terlalu banyak, tetapi ianya sedikit membantu pada golongan-golongan miskin bandar. Fiza, kalau katakanlah kita dulu, zaman kita lah pergi pasar raya, 100 tu banyak. Betul. Banyak Fiza. Banyak. Tetapi hari ini, kita masuk, cukup je lah kita pergi pasar raya, NSK ke, Econsave ke. Betul. 100 tu hanya barang-barang di dapur saja. Belum benda-benda lain. Baru barang kering. Belum barang basah. Ya, barang kering pun Kia kadang tak semua pun yang dapat 100. Ya, betul. Kadang-kadang orang kata pergi dah pasar pagi. Betul. Pasar pagi tu berapa hari dia RM100 tu. Ya. Tapi kena ingat tu lah. Kadang-kadang kita rasa jangan ingat golongan-golongan mereka yang duduk di bandar ni dalam keadaan kesenangan, keselesaan dan sebagainya. Mereka pun kadang-kadang kita melihat contoh kita baru ni saya pusing KL lah. Bandar Kelang dan sebagainya. Saya sedih saya melihat kanak-kanak yang bukannya orang warga asing tetapi warga kita sendiri, Melayu kita sendiri yang masih minta sedekah. Masih ada. Masih Fiza Saya cakap bukan negara orang yang teruk, masih lagi kekurangan yang dalam negara kita ni masih lagi. Sebab itu hari ini belanjawan 2025 ini sangat penting untuk kita, bukanlah kita orang kata nak membersihkan miskin bandar ni, tetapi kita cuba untuk membantu serba sedikit mengurangkan mereka-mereka ini untuk dalam orang kata kesengsaraan lah. Cuma tadi Zakia ada sebut berkenaan dengan kanak-kanak peminta sedekah. Adakah mereka ni memang betul peminta sedekah ataupun ada yang buat jualan-jualan tu Kia? Yang saya tengok baru-baru ni sekadar diorang jual buah. Itu normal lah. Kadang saya tanya Fiza. Akan nak tanya, adik jual ni siapa suruh? Ada saya dengan mak saya. Saya tanya mana mak awak? Yalah. Betul, dia tunjuk mak dia. Tapi tak apalah sebab dia ada mak dia. Yalah. Ada 2-3 orang ni, budak ni, dia pergi meja ke meja, tampak apa barang dan kita takut. Kita takut bukan apa, kita takut ada orang kata apa, kepala-kepala yang mengantar budak-budak ni untuk meminta sedekah dan sebagainya. Yalah, kita risau juga Kita risau sebab bila saya risaunya bukan apa, kita bercakap, kita tengok, kita tahu budak tu adalah bangsa kita atau bukan. Alhamdulillah. Okey, dalam masa yang sama saya baca juga daripada komen-komen daripada live kita, iaitu daripada Hanisha Maira.
Dia kata memperbaiki kedudukan ekonomi wanita muda amatlah penting dalam melabur untuk kesetaraan gender dan penghapusan kemiskinan. Boleh ulas sedikit tak Kia berkenaan Anissa punya statement tu? Okey, tadi saya pun Nampaklah. Anissa kan. Anissa Maira, dia rajin komen dekat kita punya NR channel. Sekejap Okey, tadi apa dia kata? Dia kata memperbaiki kedudukan ekonomi wanita muda amatlah penting dalam melabur untuk kesetaraan gender dan penghapusan kemiskinan. So boleh ulas sedikit tak berkenaan dengan dia punya komen tu? Dia bergerak juga ni. Dia punya sebabnya kita melihat hari ni ialah bukan senang kita nak melihat satu apa orang kata dunia hari ini kita melihat wanita ni lebih ke hadapan. Bukanlah kita menidakkan lelaki, tidak Fiza. Betul. Tetapi hari ini kita melihat wanita-wanita berkerjaya. Betul. Di umur 30 tahun ke atas dan sebagainya. Ekonomi ni sangat penting bagi wanita. Fiza, saya nak cakap kita nak beli gincu pun duit. Betul. Kita nak bedak pun duit. Kita tengok TikTok pun duit. Ya. Tetapi inilah orang kata dari segi skop yang beliau katakan tadi itu agak ialah orang kata apa penting dalam melabur maksudnya. Melabur ni dia tak semua orang pandai melabur. Ya. Tak semua orang pandai main apa? Main apa tu? Saham. Saya cuba. Saya tak bagi contoh orang lain. Saya bagi contoh diri saya. Saya dengan suami saya nak tengok try. Ada abang-abang kita, kakak-kakak kita kan try. Macam mana nak try buat laburan ni. Saya nak faham dia tu seminggu. Lepas tu? Terus tak? Tak boleh lah. Saya tak pandai. Sebab dia kena fokus kan? Yes. Dia kena Benda tu duduk fokus, je depan. Dan kita melihat ada setengah orang yang boleh hidupnya itu di situ. Ya. Ada setengah orang kita melihat dia tak pandai di situ. Sebab tu saya cakap tak semua orang pandai nak orang kata nak buat satu pelaburan. Tetapi setengah wanita muda ni ada yang mencuba. Ya, minat. Ya. Tapi saya kagum dengan golongan-golongan mereka ini. Kerana mereka ni berani mencuba walau apa pun dalam aspek wanita ni perlu kehadapan dan untuk mencuba sesuatu perkara-perkara yang baru. Tu orang kata saya nak cerita pasal pelaburan ni pun saya seram juga. Sebab diri saya saya pernah mencuba. Saya cakap dengan suami saya, bang cuba kita try buat satu try lah, kita try. Saya cakap dia try. Saya gagal. Saya memang saya tak boleh, saya tak pandai. Saya serang Fiza sebabnya perkara sebegini ianya memberikan inspirasi pertama, keberanian kedua, yang ketiga adalah you bersedia atau tidak berhadapan dengan benda-benda yang pendatang. So hari ini ada, saya tak mengatakan golongan di luar sana tidak pandai melabur, tetapi saya suka dan bangga kepada golongan wanita muda ataupun wanita-wanita di luar sana mencuba orang kata tentang pelaburan saham dan sebagainya untuk kehadapan. Saya sangat kagum kerana keberanian wanita di luar sana. Okey, dia dekat sini komen pun ada juga mengatakan wanita muda masih tidak dapat akses sepenuhnya kepada peluang pekerjaan dan keusahawanan. Sebenarnya bukannya mereka tak dapat akses. Kia. Mungkin macam Kia kata tadi, mungkin mereka tak tahu jalan. Mereka tak tahu laluan. So, macam ni kan Kia. Kia boleh tak jelaskan dekat mana boleh dapat maklumat tu? Bagaimana mereka nak menceburi? Saya, contoh saya bagi di negeri saya. Di Kelang sendiri lah. Di negeri Selangor dan di Kelang sendiri. Saya, pertamanya, di negeri Selangor dia ada Ko-Hijrah. Ko-Hijrah ni adalah inisiatif kerajaan negeri memberi peluang perniagaan ataupun dana. Dia macam kalau di pusat dia macam AIM, Tekun, lepas tu apa lagi? Kita banyak tau. Banyak sangat banyak. Dan peluang-peluang inilah yang kita perlu kejarkan.
Dan ada juga golongan-golongan di luar sana yang tak dapat pendedahan sebegini kerana mereka rasa ianya sukar. Apa orang kata? Kurangkan ada di kita melihat hari ini fenomena kurangkan apa ni satu ayat tu Penglibatan. bukan penglibatan, kurangkan demokrasi. Kurangkan demokrasi. Untuk mencari mereka ni inginkan pendedahan. Saya cakap cuma peluang-peluang yang kita ada depan mata ni, contoh kita ada TVET. Yes. TVET ni adalah sangat penting sangat untuk dalam negara kita. Ramai yang tak tahu TVET tu apa sebenarnya. Dan ramai pun tak tahu TVET tu muncul apa tu. Banyak. Lagi satu diorang mereka ingat, ada kawan saya tahu, adalah cerita ni mencelah sikit. Saya cakap TVET tu bukan orang UMNO ke? Itulah mentaliti orang-orang di luar. Apa kau ni? Dia bila pengurusi tu adalah timbalan Perdana Menteri dan dia berbadan politik, pemikiran orang di luar sana is UMNO. So dia orang tolak. Dia orang tak tolak. naklah UMNO ni apa? Cuba kau try. Yalah, buat Cuba. Sebenarnya kalau kita tak cuba diri kita untuk ke depan, so macam mana kita nak berjaya? Ya, betul. Saya seorang saya cakap, family saya adalah peminjam tekun. Family saya buat peniaga dan sebagainya, peminjam tekun. Dari ayah saya sampailah ayah saya rehat, habis mak saya sambung, dan saya juga adalah sahabat AIM di Malaysia. Alhamdulillah mak saya berjaya hari ini menjadi usahawan pun daripada AIM, sahabat AIM Malaysia. Kerana itu adalah amanah ITM Malaysia, kerana ini adalah inisiatif yang mana saya ingatkan kepada luar sana adalah amanah ITM Malaysia adalah untuk golongan wanita saja. Ini peluang-peluang yang kita ada di luar mata yang kadang-kadang orang tidak melihat dengan sudut pandang yang lebih jauh. Itu saya cakap tentang AIM saja. Tetapi banyak lagi ni, tekun dan sebagainya. Saya nak cakap dengan awak, Fiza, tekun hari ini tak macam pinjaman tekun dahulu. Kenapa? Dulu kita ada individu sebagainya, sekarang kita ada kelompok. Kita ada kumpulan dan lebih orang kata terjaga. Dulu kadang-kadang orang pinjam, Fiza, orang pinjam tak pandai nak bayar balik, Fiza. Itu masalah orang kita ni. Saya kalau saya cakap terus. Sebab inilah aset-aset dalam negara kita yang untuk kita pulangkan balik kepada orang di luar sana. Kadang-kadang bila kita dah pinjam, pulangkanlah balik. Pulangkanlah balik. Sebab orang lain nak pakai juga. Orang lain pun nak seperti pakai juga. PTN juga. Betul. Kan? Itulah yang kadang-kadang saya ni kalau bercakap dia macam nak bergaduh, tapi tak bergaduh juga. Kita ni berbincang dengan apa yang kita tahu dan apa yang perlu kita jelaskan. Dan saya melihat hari ini kehadapannya wanita-wanita hari ini berani ke hadapan. Sebab kenapa? Sebab baru-baru ini saya berjumpa dengan satu kumpulan kecil adik-adik wanita yang mana dia berhasrat, dia bercerita kepada saya, dia kata, Kak Kia, saya datang ni saya tak nak minta apa-apa, dia kata. Okey, kau nak apa sebenarnya? Saya nak kat dengar dulu apa saya punya nak cerita ni. Okey, you cerita, you nak apa? Okey, saya ada matlamat, saya nak buat sesuatu tentang saya dan kawan-kawan saya. Dia ada 3 sahabat. Dia orang ni nak buka satu kafe lah. Dia kata, tapi saya tak pandai. Saya bukan tak pandai, saya tak pandai nak cari peluang di mana saya nak tarik salur dan sebagainya. Dan di situlah saya terangkan satu persatu. Di mana awak nak cari, di mana tempat yang betul, susulnya macam mana. Kita nak buat kafe ni bukan kita angan-angan satu malam, besok kau buka, lusa kau tutup. Kau jangan macam tu. Angan-angan tak ayam. Sebab kena ingat, you nak buat satu perkara ni, biar you buat pertama, biar susah-susah dulu. Menangis-menangis dah dulu. Tetapi you akan menangis dengan kejayaan you. Saya cakap macam tu. Sebab saya ni saya lahir bukannya dari keluarga yang senang, Fiza. Saya nak cerita pengalaman saya. Saya dulu, saya sekolah, saya cari yuran, saya nak bayar yuran saya dengan saya menjual nasi lemak. Maksudnya Kia berusaha sendiri saya untuk bayar sendiri. yuran? Dulu saya ingat lagi. Mama saya cakap, kakak jual nasi lemak. Saya sampai satu tahap, nasi lemak tu lah orang terima saya Kia. Nasi lemak. Kenapa tahu? Sebab nasi lemak tu lah dalam kelang ni, saya cakap dalam Teluk Gong lah tempat saya.
Nasi lemak saya je RM1. Orang dah RM2, RM2.50, RM1.50 dan sebagainya. Tetapi saya tak malu untuk saya menjual nasi lemak. Ya. Kerana apa? Kerana kau ingat, you nak berjaya, you nak apa pun, you kena try dari bawah. Kenapa perlu malu? Kenapa perlu malu? Sebab tu saya tak malu. Sebab tu saya ingat kesengsaraan saya dulu. Sampai sekarang saya takkan lupa dan saya takkan ingat. Sebab tu saya cakap dengan adik-adik ni, you kena ingat, you kalau you nak berjaya, you jangan ada sifat malu dalam diri. Sebab kalau you malu dalam diri, you tak akan berjaya sampai bila-bila. Betul. Macam tadi Kia kata ahli keluarga adalah peminjam tekun ya. Ya. Boleh tak Kia cerita sebenarnya bisnes apa yang Kia buat sebenarnya? Okey, dalam keluarga saya, saya family saya buat catering. Catering, kita ni tak adalah besar mana company pun. Kita buat mula-mula kecil je, Fiza. Family saya mula-mula kita buat nasi lemak je. Punca dulu kita buat nasi lemak saja. Menjual nasi lemak di gerai saja, di depan rumah saya saja. Sampai satu tahap ada amat Allah ni kata, dia cakap dengan ayah saya, you try buat nasi campur. Start nasi campur tu lah. Kita nak besarkan perniagaan kita, apa yang kita nak. Ayah saya ni dia tak pandai nak pinjam bank. Oh, dia tak pandai. Tak pandai. Dia tak pandai. Dia takut tergantung dengan apa orang kata hutang dan sebagainya. Lepas daripada tu kita try. Setahun 2 tahun kita berjaya. Tanpa pinjaman sesiapa. Sampai satu tahap ada kawan mak saya jumpa, dia kata, "Kak, akan nak join tak? Kita ada buat pinjaman tekun." Lepas tu saya cakap dengan mak saya, "Boleh ke kita pinjam ni?" Masa tu kita tak yakin. Masa tu umur saya sekolah lagi. Saya tak yakin lah. Saya takut masa tu. Takut kita tak boleh bayar, Fiza. Yelah. Kita dalam setahun 2 tahun ni, kita adalah, kita nak bermula ni. Kita takut nak pinjam, kita takut kita mampu atau bayar balik, kita tidak. Saya takut. Lepas tu mak saya cakap dengan bapak saya ni, "Tak apa, kita cuba dulu. Kalau kita tak cuba, kakak kita tak tahu," dia kata. Bapak saya cuba. Dengan amount tak banyak pun, Fiza, RM5,000 je. Masa tu. Alhamdulillah. Allah tu nak buka jalan rezeki. Dengan RM5,000 itulah, kami bermulalah. Kita buat kedai makan dari pagi, sarapan, tengah hari, sampailah ke malam. Bukan saja tekun saja. Mak saya jadi sahabat AIM. Pun rezeki orang panggil untuk, "Kak, nak join tak bersama AIM?" Apa AIM tu tak faham. Mak saya cakap kan. Yelah. Dia kata, "Kalau akak join mesti akak faham." Dia kata. Saya cakap, "Tak nak, Amah. Nanti tahu macam mana nak bayar apa semua kan." Sampailah mak saya dah duduk dalam tu, bermula dengan RM3,000, hari ini mak saya dah pinjam RM50,000 dah. Tapi berjaya. Alhamdulillah. Rezeki yang Allah nak bagi tu, orang kata orang cakap susah tu susahlah kau dulu. Nak senang tu senanglah. InsyaAllah Allah akan bagi lebih ganjarannya. Betul. Lepas yang mak saya pinjam apa semua tu, kita nampaklah laluan. Apa yang kerajaan ada hari ini. Cuma peluang tu kadang-kadang kita tak nampak. Kita tak pandai cek peluang tu. Sampai kita dah tengok. Saya pergi convention Amanah Ikhtiar, saya tengok. Bukannya mak-mak je yang dalam AIM ni. Golongan macam kita lagi ramai. Aku cakap, wah hebat. Paling saya seronok kat Terengganu. Kerana apa tahu, golongan-golongan wanita muda ni lagi ramai kat sana. Yang bersama Amanah Ikhtiar Malaysia. Tapi sebenarnya kita tengok memang lebih Pantai Timur memang dia lebih bisnes sendiri macam Kelantan, Terengganu. Betul. Dia orang berani, Fiza. Sangat berani. Betul. Kerana apa? Keberanian dan keberadaan mereka hari inilah. Kejayaan yang ada di depan mata ni, peluang yang kita nampak sebagai ni. Saya cakap dengan adik-adik puteri. Kita ni, memang kita ni bukan dalam duduk kelompok yang kita ni, orang kata kita ni, apa orang kata, senang. Hari ini tak macam dulu, tak sama. Betul. Tak sama. Tapi hari ini kalau kau tak mencuba sesuatu perkara yang baru, kau tak akan rasa dapat apa yang kau dapat hari ini. Sebab tu saya cakap, kerajaan hari ini, kerajaan Madani hari ini, memberikan banyak pendedahan. Tetapi kenapa kita mencari kesalahan ataupun menunding jari sesama sendiri untuk mencari kesalahan kepada yang lain. Sebenarnya kita nak cerita ni panjang. Betul. Tetapi ini sedikit yang
orang kata kau jangan cuba mencari salah orang sedangkan kau tidak mencuba. Ya. Itu saya nak cakap. Sebenarnya mereka ni lebih pada politik. Padahal segala peluang ni ialah kerajaan Madani telah sediakan. Ya. Jadi kita sebenarnya ketepikan politik tu, sebenarnya ambil peluang, rebut peluang, betul tak Kia? Betul. Kadang-kadang itu kita kena fikir long term, panjang, betul. fikir panjang. Okey, sebenarnya ramai lagi yang tak tahu TVET ni TVET apa sebenarnya Kia kan? Boleh tak serba sedikit Kia terangkan berkenaan dengan TVET ni? And then saya nak tanya jugalah, mampu membuka lebih banyak peluang kepada orang muda tak TVET ni sebenarnya? Sama ada di kawasan bandar ataupun di luar bandar. Okey, sebenarnya TVET ni adalah inisiatif yang paling orang kata paling latest lah. Paling yang sangat berkesan untuk negara kita. Kerana saya ni pendahan TVET ni dari saya masa dalam majlis belia lagi. Kalau kita melihat banyak membantu mereka di luar sana untuk orang muda dan sebagainya. Kadang-kadang tu saya cakap hari ini Fiza banyak perkara yang kita tak cuba selongkar lebih dalam lagi. Ya, betul. Belum lagi jalan. Kau dah salahkan orang. Itulah. Macam mana? Sebab tu saya cakap TVET ni sangat-sangat sangat-sangat kesannya lebih besar hari ini untuk kita memberi pendedahan kepada mereka di luar sana. Bukan sahaja di dalam negara tetapi di luar negara juga. Baru-baru ni saya melihat Belia Mahir baru-baru ni untuk mengantar adik-adik ke China untuk dengan TVET, Majlis TVET Malaysia. Bukan sesuatu perkara yang kecil yes. Sangat besar maknanya. Betul. Itu saya cakap TVET ni orang kata umpama macam saya cakap tadi. Baru cakap TVET tak boleh orang UMNO. Betul. Tu saya cakap you tak pergi tengok dulu. Yeah. You tak cari orang yang betul untuk you selalu tanya dia dan sebagainya. Sebenarnya apa sebenarnya TVET ni? Kau kena tahu apa dia sebenarnya. Ya, ini betul. kata recok UMNO. Dia tak boleh macam tu. Sebenarnya orang kata banyak perkara saya nak bercerita tentang TVET ni pun bukan skop yang tepat untuk saya beri pendedahan, tetapi bagi saya TVET ini adalah membuka banyak peluang untuk orang muda di luar sana. Tetapi saya cakap terus terang, cuba cari platform yang betul, mencari sesuatu pendedahan untuk diceritakan apakah yang berada dalam TVET itu untuk mencari pengsahihan. Kadang-kadang kita tak naklah skop politik itu masuk di dalam. Ya. Betul. Sebenarnya mereka perlu menggali mencari fakta, betul. Bukannya menggali cari salah, kan? Kan. Okey, apakah sebenarnya soalan seterusnya, apakah cara yang terbaik Kia rasa bagi membantu golongan keluarga yang berpendapatan kasar 3,000? Maksudnya ada setengah keluarga yang berada di Kuala Lumpur, macam Kia kata bayar sewanya, rumahnya, keretanya, anak-anaknya lagi. Tapi mereka hanya bulanan mereka hanya 3,000. Itu sudah dikombainkan tau. Satu keluarga. Yes. Macam mana bagi Kia, apakah inisiatif yang kita boleh kita boleh membantu diorang, cara-cara lah untuk keluarga yang berpendapatan kasar 3,000 ke bawah ni lah. Okey, saya menceritakan ada skop di keliling saya lah. Ada satu keluarga ni dia satu rumah, dia suami dia, lepas tu dia nak ada 3 orang lah. Gaji dia lebih kurang bersih, dia boleh hadir dalam 500 dia boleh simpan. Itu seorang, maksudnya suami isteri bekerja ataupun suami saja? Itu suami isteri. Kadang-kadang ada lebih, kadang-kadang tak ada. Tu kalau lebih tu dalam suami isteri tu, dia dah tolak habis bayar rumah, kereta semua. Ada dalam tu lah, 500 ke 600. Dia kata, dia tanyalah pendapat saya, dia kata saya tak tahu apa yang saya nak buat untuk menambah orang kata pendapatan. Lepas tu saya cakap banyak sekarang kita melihat orang buat niaga dan sebagainya, TikTok. Saya nak cakap lah Fiza, tak semua orang boleh berniaga. Ya, betul. Tak semua orang boleh. Hari ni kau buat kat TikTok, hari ni kau pegang satu produk kau boleh jual. Betul. Tak.
Tak semua orang mampu untuk buat begitu. Tetapi hari ini kita melihat kerajaan Madani sekurang-kurangnya mereka ada memberi sedikit bantuan, apa orang kata, kos hari hidup. Kos hari hidup. Contoh dekat Selangor kita ada IKASih. Lepas tu kita ada bantuan kesihatan. Juga di kerajaan Madani pun ada. Tetapi itu sedikit. Kadang-kadang saya faham. Ada juga yang pendapatan RM1,000 ni dia memohon dan sebagainya, ada yang tak dapat. Ya. Ada yang tak dapat. Kita faham. Kita tahu. Sebab kita dah pernah berjumpa dengan satu golongan ni. Dia kata, "Kak, saya dah cuba. Saya bukan tak cuba, Kak. Saya dah cuba dah. Tapi tak dapat. Tapi tak gagal," dia kata. Habis nak salahkan siapa? Takkan salah saya. Sabar, jangan marah. Yalah, usaha Tapi lagi. kita kena usaha. Dia kata nasib ni, peluang ni bukannya 1 hari, 2 hari kita boleh dapat. Kau pergi, kau hari ni, kau pergi ngaji, Terus kau dapat. Betul. Tidak, tetapi yalah, bukan mudah untuk kita nak bukan mudah kita nak buat macam saya cakap. Kita nak membantu golongan keluarga yang gaji bawah RM3,000 ni, pendapatan kasar RM3,000 ni. Sekurang-kurangnya ada bantuan yang kerajaan-kerajaan Madani berikan daripada kan dia berfasa. Itu pun kita nampak itu serba sedikit membantu mereka untuk mengeringankanlah beban-beban mereka. Betul. Tapi mungkin manalah tahu Fiza. Belanjawan 2025 Dia naikkan lagi. Kan? Kita tak dapat jangkaan di luar jangkaan kita. Kita tak tahu jangkaan kita macam mana belanjawan ni. Ya. Kita tunggu dan lihat untuk hari Jumaat ni. Ya. Mungkin rezeki. InsyaAllah. Cuma sekarang dipanggil STR kan? Yes, STR. STR iaitu sumbangan tunai rahmah. Ya, betul. Dia bermula daripada Datuk Seri Najib. Betul. BRIM. Ya. Selepas itu lepas sebelum STR ni saya pun lupa. Apa ya? Lepas BRIM. Tapi sehingga hari ni rakyat ada juga still panggil BRIM. Ya betul. Dia mengekalkan tu. BRIM. Wak Imah apa boleh tukar pun nama. Dia tetap pakai perkataan BRIM tu. Nampak tak? Dia punya kesan Datuk Seri Najib Razak tu memang kuat tau sebenarnya. Itulah. Saya pun sebenarnya apply tak dapat tu cuba lagi. Apply biasa, tak dapat biasa. cuba lagi. Itu perkara biasa. Jangan give up. Ada rezeki betul. ada kita. Ada. Okey, insyaAllah kalau ada belanjawan ni tiba-tiba STR dinaikkan. Bukanlah saya, bukanlah Kia, tapi Betul. pada yang lebih memerlukan. Yang mana tak memerlukan tu kalau nak apply pun boleh, kalau ada rezeki adalah, kalau lebih ada lebih tu tak payahlah apply, bagilah pada orang yang lebih memerlukan. Yang lain yang memerlukan. Ya, macam kadang-kadang ada juga kan, dia dah cukup, dia nak try, dah cuba. Nak cuba. Nak cuba. Try and error. Nanti bila kita cakap tak cuba Kak, kita tak salah Kak, kita cuba. Tak apa, boleh. Tak apa. Kita tak boleh paksa. Rezeki Allah yang tentukan. Ya betul. Kalau tak dapat kau jangan bising. Kan? Dapat kau dah diam. Okey, sebenarnya kan saya nak tanya juga lah kebimbangan dengan kenaikan harga barang dan kos sara hidup macam kita tahu ya. Macam tadi di Kelang kawan ada hantar anak 2 bulan berharga 500. Yes. Tapi di kawasan Kelang Valley ada mencecah ke 700 juga tau. Satu orang baby. Kita faham baby yang baru lahir susu nak kena tepuk belakang semua kita faham. Sekarang ni belajar kanak-kanak ni dari segi yang pengalaman saya jugalah orang circle saya. Dia hantar anak dia private lah. Baru 4 tahun 3-4 tahun itu pun sudah 450 sebulan. Sebab 4 tahun kita tak ada government punya tadika bermula daripada 5 tahun. Jadi bawah pada 5 tahun tu dia hantar pada tadika 450. Jadi kan Kia, boleh tak bagi sedikit pandangan ataupun pendapat berkenaan dengan kenaikan harga barang dan kos sara hidup? Baru-baru ni ada juga viral kan berkenaan sayur bakal naik harga. Ya betul. Lepas ni nak makan apa kalau sayur naik harga? Kau tanamlah sendiri Fiza. Kalau lah ada tanah. Kalau ada tanah kena duduk plan. Kau belilah tanah paket. Tanah hitam-hitam tu. Dia macam ni. Kalau nak cerita pasal orang kata harga barang ni, oish. Sampai subuh tak habis ni. Ya. Sebenarnya bukan sekarang je harga barang naik. Tapi yang dari dulu lagi. Ya. Tapi kenapa baru sekarang? Kadang-kadang ni lah rakyat kita Fiza. Terkesan tu memang terkesan. Ya. Semua kalau terkesan. Macam saya cakap tadi mula-mula lah. RM100. Kadang-kadang kita bawa pergi. Contohlah pasal malam. Kita dulu bawa RM50 cukup. Macam-macam nasi ayam merah. Keropok air. Sekarang RM50 kau 3 barang je kau dapat.
Betul. Tapi betul, kadang-kadang kita melihat hari ni pasal harga barang naik ni bukan zaman kerajaan Madani je Fiza. Ya. Dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Ya, betul, betul. Dia naik ni bukanlah dia naik sekali mendadak, tidak. Tetapi berfasa. Tapi kita kena ingat, kerajaan Madani hari ini banyak aktiviti yang kita buat. Ya. Jualan ramah kita ada. Betul, betul. Betul, kita tak buka kepada umum di luar sana. Ada tempat-tempat yang kita buat. Ya. Tapi inisiatifnya apa? Membantu. Kadang-kadang kita cakap lah, bukanlah kadang-kadang, tapi ya pun orang kita ni. Tak ada ke beras yang cantik sikit? Kadang-kadang geram juga ni kan. Ya, tak bersyukur tapi hari ini bukan saya nak orang kata marahi rakyat-rakyat Malaysia di luar sana, tidak. Tetapi inilah kita melihat kesengsaraan yang kita rasa kita sengsara, tetapi ada lagi rakyat-rakyat kita yang lagi sengsara kat luar sana. Betul. Dia orang nak beli sekilo beras pun belum tentu. Tetapi sebenarnya apa orang kata harga barang ni, kos hari hidup ni memang kita dah hari ini 2024 dah Fiza. Bukannya tahun 19 yang lepas lah. Lepas-lepas tu bukan. Ya, betul. Dulu kita belanja sekolah dululah RM2, RM3 lepas. RM2, RM3 lepas. Hari ni adik saya dia kata 5 satu hari dia seorang RM10. Ya. RM10 belum lain-lain lagi Ya. Tapi saya cakap terus-terang nak cerita terkesannya kos hari hidup, harga barang, peniaga paling terkesan. Ya. Kerana apa? Ialah diorang ni mereka yang membeli barang-barang mereka ni adalah rakyat kita, rakyat di luar sana. Tetapi bila kenaikan sedikit, contoh harga minyak RM3 naik RM3.5, dah marah. Yalah. Kau marah macam mana pun kau kena beli minyak. Kalau kau nak masak, kau tak ada minyak, kau nak masak macam mana, dek? Betul. Pakai pasir. Jenuh kan? Contohlah, tu contoh. Ya, kan? contoh. Tu kalau kita nak melihat hari ini kita dah di tahun 2024. Kita nak menjelang lagi. Banyak ni, panjang lagi kan. Tapi nak cerita kos hari hidup dan harga barang, kenaikan harga barang ni. Setiap tahun naik lah. Kan? Apa nak bising? Tapi kenapa diceritakan time-time zaman ni kerajaan Madani ni, time kerajaan Madani lah harga naik barang, memberontak dan sebagainya. Tetapi dalam inisiatif kerajaan hari ini, kita ada jualan rahmah, kita ada macam-macam kerajaan sampaikan. Tetapi bukanlah kita kata apa orang kata kau ukur badan sendirilah. Sebenarnya. Kau ada 200, kau pergilah pasar raya yang mana kau rasa kau boleh masuk. Kau jangan pergi pasar raya yang T20 ni. Kadang-kadang orang kita ni begitu, Fiza. Saya ni bukan marah, saya ni cakap. Kadang-kadang kau rasa kau nak apa? Kita ni manusia ni sama rata je, dek. Adalah sebenarnya diorang pergi yang T20 tu buat apa tau Kia? Masuk, keluar. Tak, ambil status. Lepas tu keluar lah. Sebab ada troli tu kan. Troli tu Itulah mentaliti orang kita. Kadang-kadang geram tu. Nak beli ayam sekilo kan tu. Okey, ayam harga terkawal lah. Contoh biskut lah. Biskut mancis tu selalu berapa ringgit je kat luar. Speed Mart pun berapa ringgit je. Tapi di dalam ada satu pasar raya tu RM8. Betul. Contoh, kat Maiden benda tu RM4 je. Tapi kenapa tak nak pergi Maiden? Kenapa tak nak pergi Maiden? Itulah dia. Kena pergi juga tempat T20 ni, kenapa? Aduh, tu jangan salahkan kerajaan. Pemikiran. Itulah mentaliti orang kita tu jangan salahkan kerajaan. Kadang-kadang kita ni kena tahu apa yang kita rasa kita mampu. Jangan kita rasa kita tak mampu tapi kita nak buat juga yang seumpamanya kita mampu. Jangan. Itu kau menyeksa diri kau sendiri sebenarnya. Kita tak ukur baju di belah sini, betul lah. Ya, betul. Kita size SL, so kita nak pakai baju XL. Pakai S tak apa, bawah XL 3XL. Dia macam membesar lagi. Fahamlah. Tu kira dari segi pengalaman kita sebenarnya ibaratkan tu
bagi diorang cepat faham kan. Ya, Kadang-kadang betul. kita bercakap je orang macam tak syok, tak faham pun Ya, sebenarnya. betul. So kalau kita bagi perumpamaan sebenarnya lebih faham. Ya. Kadang-kadang you kena ingat Fiza. Orang ni kalau kita bercakap serius, Aduh, straight. hai, Cakap apa ya orang nak cakap kan? Ya. Tu sebab tu saya cakap, kita awal-awal je Fiza, saya minta maaf. Saya kalau bercakap, kita saya bagi terus. Ya. Sebab kita kena ingat hari ini bukan lagi untuk kita apa orang kata sebesenang lenang. Tak semua orang mampu macam Yep. saya cakap, kita kena Betul. ukur di badan sendiri. Betul. Takkan hari ni kau pakai baju kebaya, besok kau pakai baju kebarung. Kau sesuai pakai kebaya ni, kau sibuk nak pakai kebarung. Jangan. Yalah. Betul. Sebab kita pun bukan daripada kalangan yang jenis dah tentu mak ayah tu yang berada. Ya, Mungkin betul. lah dia tak payah Rezeki ukur orang baju tak pun. sama. Betul, rezeki orang tak sama. Kita tak berada di dalam kasut mereka. Betul. Kan. Okey, Kia nak tanya jugalah kan. Ni pendapat lah. Sepatutnya berapa bajet yang akan diberikan kepada agensi-agensi kerajaan berkenaan dengan rakyat lah. Terutamanya daripada segi kesihatan dan juga pendidikan tu, Kia. Contoh, saya ambil contoh dekat tempat saya je. Baik. Banyak saya ambil contoh dekat negeri saya. Tak apa. Sebab saya tahu di negeri saya saja. Ya. Contoh kesihatan, bantuan apa orang kata, contoh IKASih. IKASih ni ni bentuk barangan dan sebagainya. Satu keluarga 150. Macam mana nak apply tu sebenarnya? Ke macam mana? Dia ada dia akan pergi ke pejabat adun. Pejabat adun, pejabat parlimen. Ni yang saya tahulah. Ada juga yang tak tahu kan? Ya, betul. Saya pernah dengar IKASih tu. Tapi saya tak ada sebab saya di wilayah. Maksudnya di luar kawasan Selangor boleh mencuba Allah ke? saya tak pastilah. Tapi saya pernah dengar tu. Saya Ya, kata betul. kadang-kadang Tapi dia saya orang rasa ni, di setiap apa orang kata kerajaan ni memang ada lah. Tapi saya cakap dengan Fiza, saya banyak contohkan kepada negeri saya. Macam contoh IKASih, dia ada bantuan IKASih tu bentuk barangan dalam RM150. Kita boleh pergi ke pasar-pasar tertentu yang telah ditetapkan lah Fiza. Untuk kita apa orang kata tukarlah voucher tu dan sebagainya. Lepas tu kita ada bantuan kesihatan. Bantuan kesihatan tu tak silap saya dalam 100 macam tu lah. Sebab saya pun tak ambil maklum sangat berapa kos yang diberikan setiap seorang, setiap individu. Lepas tu itulah benda-benda ni kena apply sebenarnya Fiza. Kita ada contoh saya cakap kita ada ketua kampung. Ya. Kalau tak tahu, tak faham, tanya. Tanya kan? Ini belum tanya, tak tahu pun. Itu masalah. Macam mana Fiza? Sebab tu saya cakap, hari ni kalau kita tak bertanya, macam mana kita nak tahu maklumat? Ya, betul. Kadang-kadang, contoh saya tak salahkan anak mak ayah ni. Kadang orang tua kita ni, tak tahu dengan IT dan sebagainya. Betul. Anak-anak yang ada ni lah sepatutnya membantu. Perlu. Ada, tapi saya tahu dan saya faham dekat luar sana, ada yang cuba apply tak dapat. Jangan give up. Yep. Cuba sekali tak dapat, kau cuba lagi tahun depan. Cuba lagi besok betul. Kan. Tapi hari ini saya duduk dalam jawatankuasa JPKKP. Baru-baru ini kita orang kata kita diberi pendedahan macam mana nak apply untuk pergi ke saluran mana. Alhamdulillah kita kumpulkan untuk kita berikan pendedahan kepada pakcik, abang pergi satu tempat ni. Kat sini ada saluran tu, kat sini ada saluran ni. Baru diorang tahu. Okey. Kalau tak diorang tak tahu. Yalah. Betul. Tapi banyak inisiatif kerajaan yang Selangor dapat. Rumah aku. Ya, rumahku. Banyak betul. Banyak. Rumah dari kerajaan negeri. Tapi tu kena apply dan sebagainya lah. Ya. Kenalah apply. Bukannya goyang kaki je. Bukan awak kita tak rumah. nak kau datang sini. Ingat, kalau macam tu tak payah Fiza. Kita pergi mohon dulu Fiza. Kita pergi mohon dulu. Dapat lantang situ. Belakang cerita lah. Cerita dulu. Sebab tu sebab saya cakap tak tahu bertanya. Tak salah. Kalau kita tak tahu ni bertanya. Kenapa malu sangat ke Fiza kalau kita nak tanya kat orang ni kan? Okey, sebenarnya tak cukup Kia 1 jam dengan Kia ni. Sebab mungkin kita banyak bercakap. Ya, saya betul. pun sebenarnya banyak bercakap. Tapi dengan Kia ni saya macam saya dengan Kia bercakap dia saya tak boleh masuk. Kan kalau saya masuk habis.
Okey kan, kita dah masa sama kita baca jugalah komen-komen daripada ni. Dia kata wanita muda daripada Diana Sufian. Mungkin dalam ni ada juga kawan-kawan daripada Kelang kita ya. Dia kata wanita muda mempunyai kekuatan tersendiri yang tidak dijangka kerana sering terlindung di sebalik lelaki. Betul ke? Mana ada. Sekarang perempuan dah ramai yang berdikari. Kia, betul tak? Betul. Mana selindung oleh lelaki? Tak adalah. Sebenarnya saya kurang setuju dengan statement tu ya. Sebab saya pun seorang yang perempuan yang independen. Tak, kita ingat Fiza, hari ini wanita di luar sana ni sebenarnya dia orang berani tau. Yeah. You jangan ingat. Kita banyak contoh tau. Tokoh-tokoh wanita yang berjaya. Yeah. You kena ingat. Sebab tu saya cakap tadi. Kita wanita berkerjaya 30 tahun ke atas ni lebih ramai. Yeah. You kena ingat. Kadang-kadang dia orang habis belajar, dia orang tak kahwin lagi. Dia orang cari kerja apa, dia orang cari kerjaya dia orang. Ada yang berkahwin, itu pilihan dia. Yelah. Ada yang sekarang kawan saya tak kahwin sampai sekarang pun ada. Yeah. Dia kata, kenapa kau nak kahwin? Dia kata, aku nak kejar impian aku. Dia kena ingat. Hari ini wanita dia di luar sana lagi berani daripada lelaki. Yep. Kita orang kata dah apa? Setaraf lelaki dah ni. Ya. Kita bukanlah kita tak bersetuju. Kurang setujulah apa betul. yang dikata. Dia katakan okey dah ni Ismahana Irene dia kata sejak azali lagi golongan wanita diiktiraf sebagai tulang belakang sesebuah kejayaan. Betul. Itu tak dinafikan. Tak dinafikan. Memang betul. Itu tak dinafikan lah. Sebabnya kita melihat dalam konteks politik hari ini. Yep. Saya tak nak cerita lebih lah. Dalam konteks politik hari ini you kena ingat siapa yang berada di sesuatu tempat. Betul. Wanita ni saya cakap adalah inspirasi dalam sesebuah negara. You kena ingat tu. Betul. Sebenarnya wanita ni boleh multi purpose kan? Yes, betul. Kita tengok kita masak lah Kia. Kadang kalau kita masak kita boleh basuh pinggan, kita boleh basuh baju. Tu saya cakap Fiza, wanita ni semua boleh. Kalau kita ambil cawan ni, kita letak dia budak-budak, kita boleh gorengkan. Mesin basuh kita pergi boleh. Settle. Ikan tak angus Tak angus. Cuba kita suruh lelaki, dia pandang aja kuali tu. Tapi saya cakap tak semua lelaki. Iyalah. Kalau Aming dia boleh. Dia boleh. Kalau Aming tak boleh compare lah. Tak boleh compare lah. Sebab tu saya cakap tak semua. Tak semua Betul. Okey, Kia ni yang saya tahu lah. Bukan soalan terakhir tapi saya nak tanya jugalah. Baru-baru ni Perdana Menteri kita iaitu tingkat dengan PMX lah ya. Mengakui dalam media bahawa sistem cukai GST lebih telus berbanding sistem cukai sedia ada. Selayaknya tak GST dikembalikan semula? Kita selit sikit yang serius lah Kia. Ini pandangan saya. Saya tak tahu pandangan orang. Tapi saya rasa dia patut dikembalikan. Patut. Terbaik betul. Betul. Cuba ada uraian sikit. Yang tak bersetuju itu hak mereka. Betul. Tapi yang saya sangat bersetuju. Sebab kena ingat perkara-perkara itu terjadi semasa zaman. kita tak nak sebut. Kita nak cakap lebih je. Kita nak cakap lebih. Semua dalam kena cop muka. Tapi saya personal saya patut dikembalikan. Ya, betul. Perlu. Uraian ada sedikit tak apa kebaikan sebenarnya GST daripada SST yang sekarang ada? Dia, you kena ingat, ini adalah kepulangan apa untuk kerajaan kita hari ini. Tak semua, yelah saya tahu benda-benda macam ni tak semua orang setuju. Tetapi ini untuk kebaikan bersama. Benda-benda ni saya malah lah nak cakap. Sebabnya kalau kita cakap, ada setengah orang yang bersetuju, ada yang setengah tak bersetuju. Dia akan manipulate balik apa yang kita cakap. Itulah kau. Tu yang saya ni kalau cakap macam itulah. Petih. Tapi nanti bila akhirnya dia comparekan dengan hari ini, betul juga Iya. Baik yang dulu. Baru sekarang mereka sedar. Dulu tak sedar. Masa buat dulu, kau dah ada yang baru ni, alamak, menyesal pula. Ya. Tapi untuk kebaikannya adalah untuk
negara kita juga. Sebenarnya GST ni yang saya dapat tahu untuk peniaga-peniaga pun Perlu. lebih telus dan Yes. lebih baik berbanding yang Ya. sekarang yang saya tak nak mention lah. Ya. Tapi apa-apa pun Kia, alhamdulillah Malaysia masih aman. Ramai lah. Alhamdulillah. Ramai lah macam macam tu. Apa-apa pun terjadi kerajaan mana ini kata ya, Malaysia betul, masih betul. aman. Alhamdulillah. Saya pergi ke negara-negara luar, saya sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Orang kata kita alah, itu tak ini kena, ini tak kena. Kau pergi keluar negara, pergi negara orang. Try, tengok. Kau tengok, Macam mana? baru kau tahu. Betul. Saya pergi Dakar. Dakar. 4 Dakar. tahun yang lepas. Wish. Bersyukur aku rasa aku duduk kat Malaysia ni. Dakar ni bandar dia cantik. Kau pergi masuk kampung-kampung. Ya, saya pernah dengar Dakar dengan Kathmandu. Awasnya Betul. toilet pun kena berak tepi Seram. Seram Fiza. Faham seram tu, tak payah jelaskan, saya faham. Tapi itulah saya cakap. Tak apa, aku sanggup bayar RM1 masuk toilet, RM50 masuk toilet pun aku sanggup. Kadang-kadang kita melihat hari ni, orang luar datang Malaysia sangat-sangat bersyukur dengan negara kita yang harmoni dan aman. Makanan banyak. Sampai ada juga ni luar negara yang tak nak keluar. Yelah. Ni Fiza. Okey, Kia, ini yang akhir sekali lah, Kia. Terima kasih jadi jemputan. Cuma saya nak mengucapkan ribuan terima kasih dan juga boleh tak Kia promote sedikit, ada IG, ada Facebook, ada TikTok, sekarang ni bukan Twitter, X, ada tak? Mana tu mereka nak mengikuti Kia di media sosial pula? Okey, boleh. Saya ada Facebook Nur Zakia Azmi, lepas tu IG. Saya pun lupa IG saya ni Fiza. Tiap saya tengok balik. Ada update tak? Ada. Kadang-kadang inilah dia. TikTok ada tak TikTok? TikTok ada. TikTok mesti ada kan? Wajib tu. Orang kata di IG Nur Zakiah 90 dan TikTok saya Zakiah Azmi lah. Okey. Terima kasih Zakiah atas pendapat. Nur Zakiah. Terima kasih atas pendapat ataupun apa orang kata ada sedikit tak nasihat untuk adik-adik ni. Berkenaan dengan bukan politik, berkenaan dengan belanjawan ke, berkenaan dengan apa-apa saluran-saluran untuk membuka peluang perniagaan ke, sedikit nasihat untuk adik-adik yang sedang menonton ni. Okey. Untuk adik-adik luar sana, khususnya wanita muda, Wak Imah berada di mana, jangan lupa bentang belanjawan 2025 nanti kita orang muda ni perlu mendengar pembentangan sebegini untuk masa hadapan, untuk masa 2025. Kerana you kena ingat, time belanjawan, pembentangan belanjawan ni lah you nak tahu apa yang kerajaan bagi, apa yang kerajaan orang kata inisiatif kerajaan bagi kepada orang-orang muda. Inilah pendedahannya Fiza. Kalau you lepaskan peluang, you tak akan dapat dah. Sebab tu, jangan hanya jadi tin kosong, bercakap tutang-tutang tapi tak ada apa. Tak ada apa. So, saya ingin menegaskan kepada orang muda di luar sana, jangan lupa dengarkan belanjawan 2025 untuk kita sama-sama tafsir apa yang kerajaan Madani berikan kepada kita untuk 2025. Dan jangan lupa saya memohon kepada semua, carilah peluang. Carilah peluang apa yang ada, yang kerajaan berikan di luar sana. Tak tahu bertanya, jangan jadi sombong. Okey? Kerana banyak peluang. Dulu saya pun sama. Saya tak pandai bertanya. Tetapi you kena ingat, you nak berjaya, you nak menjadi seseorang, you kena bertanya. Buang ego. Nak menjadi seorang insan yang ke depan, you kena bertanya. Dan jangan lupa nantikan pembentangan PMAX kita. Okey, nantikan pembentangan belanjawan 2025. Kita harap banyak yang baik lah, insyaAllah. Betul. Okey, terima kasih Kia selaku Exco Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, merangkap ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Kelang. Jangan serik ya Kia datang sini. Tak cukup 1 jam kan? Nanti next kita ajak lagi lah. Mungkin kita boleh buat 2 jam pula. InsyaAllah. Okey, dengan ini tamatlah sudah kita 1 jam. Terima kasih kepada semua penonton. Terima kasih kepada semua yang komen-komen. Saya tak sempat baca semua. InsyaAllah nanti minggu depan nanti kita akan baca lah balik ya. Okey, teruskan menyokong NR channel. Teruskan menonton slot Suara Puteri di minggu depan bersama saya, Fiza Adam. Assalamualaikum dan selamat malam.